Hai, so selamat datang ke video yang ketiga di dalam series ini. Dan untuk dalam video ni, kita akan refactor kod kita ataupun ubah kod kita untuk menggunakan Tailwind CSS, iaitu library CSS ni, instead of menggunakan pure CSS yang kita dah buat selama ni. Tujuan video kali ni adalah untuk tunjukkan korang beza apabila kita guna pure CSS dengan bezanya kalau kita guna Tailwind CSS. Dan harapnya video ni dapat membantu korang untuk nampak dengan lebih jelas lah apakah beza Tailwind CSS dengan juga CSS biasa. Okay, so with that out of the way, jom kita start the video. Alright, so first kali apa yang kita kena buat adalah kita kena include Tailwind di dalam projek kita. So korang boleh pergi dekat tailwindcss.com ni, aku boleh letak link dalam description, and then pergi ke docs, and then kita nampak ni ada dekat sini, dia ada installation Tailwind CSS, Post CSS, Frameworks dengan Play CDN. Aku rasa tekan ni, Play CDN ni, dan kita boleh include script ni, dan kita tengoklah macam mana dia letak di dalam head dekat bawah sekali, sebelum title punya tu lah. So macam kita punya website ni ada macam ni kan. So aku letak dekat sini lebih kurang. Okay, dan untuk link yang kita guna CSS ni, kita akan buang ataupun kita komen. Alright, so bila lepas kita dah buat tu, bila kita tengok balik projek kita, semua styling hilang. Dan actually kalau kita buang Tailwind ni, kan kita komen juga Tailwind ni, ini adalah HTML yang by default tak ada styling langsung. So inilah rupanya kalau website kita tu kita buang semua CSS. Okay, tapi bila kita enable ataupun kita include Tailwind, nampak dengan sekaligus kita dah nampak dia punya perbezaan. Dia punya text dah lain sikit daripada default. And ini orang kata default yang Tailwind CSS dah buat lah. So kita boleh start daripada situ. Dan banyak benda yang dia dah settlekan sebenarnya. Dia dah reset banyak benda. Macam especially dia punya margin juga padding lah. Dan apa yang kita buat sebelum ni, kat sini kan kita buat padding dengan margin ni kita buat kosong. So Tailwind CSS pun dia buat benda tu. Dan juga untuk font family, aku rasa diorang pun ada install font sendiri, tapi aku tak sure family, font apa. Tapi based on apa yang aku tengok ni, aku rasa dia gunakan font yang custom lah. So tapi tak penting lah apa yang penting sekarang kita nak convert balik kita punya website tu kepada menggunakan Tailwind CSS. Okay, tapi sebelum tu aku nak buka lagi satu tab, iaitu kita akan buka website yang kita dah deploy sebelum dah. Ni untuk sebagai reference lah. Alright, supaya kita lebih senang nak compare dia punya before and after lah, lebih kurang macam tu. Alright, so basically CSS, Tailwind CSS ni, style CSS ni actually kita dah tak perlu sebenarnya nak ikut kan. Kita dah tak perlu, kita boleh delete lah, tapi aku tak nak delete. Aku nak tunjukkan dekat korang dia punya perbezaan lah. So aku just akan keep it dalam projek ni. Okay, so kepada sesiapa yang tak tahu, Tailwind CSS ni adalah CSS library di mana cara nak guna dia, aku akan tunjuk sikit lah cara nak guna dia. Lepas katalah kita browse komponen kan. Ni nak tengok example lah sebenarnya. Okay, contoh dekat sini CTA section ni, aku tunjuk sikit projek yang kalau kita menggunakan Tailwind CSS. Okay, so kalau kita tengok kat sini, Tailwind CSS ni, dia cara kita nak guna dia, kita akan gunakan class name. So ada macam ni kan, BG Grey 50. So BG Grey 50 ni dia masukkan background, dia akan gunakan color Grey 50. So kalau kita tengok ni Grey 50 lah. Aku tak sure boleh edit ke tak kat sini. Aku rasa tak boleh kot. Tak boleh. Okay, and then kalau tengok ni div kedua ni, dia ada max width 7XL. Lepas tu margin MX auto, PY 12. Maksudnya PY ni padding, Y adalah Y-axis, dan Y-axis adalah top and bottom, aku rasa vertical lah. Y-axis kan dia, kalau kita buat belajar math kan, Y-axis adalah straight macam ni, X-axis kat bawah ni. So PY dia macam ni lah. So PY 12 ni maksudnya padding top and bottom, and ni padding left and right, macam tu lah. And then ada SM, lepas tu ada colon ni. Ni kita nak buat mobile friendly. So maksudnya dekat sini untuk screen SM ataupun small screen, instead of gunakan PX4, dia akan gunakan PX6. Lebih kurang macam itulah dia punya idea dia. So kalau kita buat macam ni kan, nampak dia sangat responsif lah. So itu apa yang kita nak buat juga. So tujuan aku tunjuk
kod ni adalah untuk at least kepada siapa yang tak tahu langsung pasal Tailwind CSS, dapat macam idea sikit lah macam mana Tailwind berfungsi. Dan kita akan go through with this project dan korang akan nampak lah macam mana akan digunakan. Tapi satu benda aku nak macam ingatkan, Tailwind CSS ni bukan magic ataupun dia bagi aku, ada orang yang maybe dia rasa Tailwind ni lagi senang daripada CSS dan dia terus skip guna Tailwind. Bagi aku benda tu tak berapa nak bagus actually, sebab bagi aku korang patut cuba mahirkan CSS dulu, and then bila korang dah agak selesa, actually tak perlu mahirkan macam 100% korang confident pun, macam at least korang tahu macam mana nak buat apa yang kita dah buat selama ni kan. Aku rasa at least tahu macam ni pun dah cukup lah, tak adalah tak tahu langsung kan, itu teruk sangat. So at least bila dah tahu macam ni, jadi kalau korang follow up video aku daripada yang video first dengan video kedua tu, and then kalau korang betul-betul faham and korang buat practice buat website lain pula ke kan, kalau korang rasa macam selesa nak guna CSS biasa ni, aku rasa bolehlah kemudiannya korang try untuk guna Tailwind. Tapi again, itu hanyalah opinion aku. Kalau korang rasa nak terus gunakan Tailwind pun tak ada masalah. Macam bukan tak ada masalah, macam tak ada siapa nak halang pula kan. Aku tak boleh halang, aku tak boleh macam personally tak bagi korang guna kan. Korang nak guna je lah kan, aku tak boleh buat apa. Tapi itulah dia punya lebih kepada macam advice lah ataupun opinion aku lah. Tapi at the same time, aku ada opinion lain, iaitu aku rasa tak salah pun kalau korang terus skip ke CSS ataupun ke Tailwind ni. Sebab macam aku dulu, aku pun belajar CSS tu, time aku belajar CSS, actually aku tak se-power ni, tak adalah power pun sekarang pun, tapi aku tak se-confident macam aku buat project hari tu lah. Macam first video tu, actually time aku buat video tu aku sangat confident, dan aku tak sampai ke tahap tu tanpa aku gunakan Tailwind ataupun tanpa aku gunakan satu library CSS yang lain lah. Dan cara aku macam get comfortable with CSS adalah dengan menggunakan Tailwind. So bagi aku rasa macam tak salah pun kalau korang nak terus try Tailwind ni, sebab Tailwind ni dia orang panggil utility component library, lebih kurang macam tu. Dia compare tu dengan library-library lain kan, macam Bootstrap contohnya. Aku tak tahu korang tahu ke tak Bootstrap, tapi aku try tunjuk Bootstrap ni satu lagi macam CSS library jugalah. Tapi Bootstrap ni dia punya beza dia, kalau kita tengok example kan, ataupun kita tengok docs, contoh dia punya library ataupun dia punya classes, cara guna dia adalah sangat lain daripada Tailwind. Contoh kita tengok card ataupun button ni lah, button ni nampak, dia cara dia buat adalah btn button, lepas tu button primary warna ni, button secondary warna ni, button success warna hijau. So Bootstrap dia macam kita gunakan kelas button ni dan button primary, so dia terus gunakan apa yang dah di set up oleh Bootstrap lah. So dia bukan macam kita nak kena control color button ni warna putih contohnya, lepas tu padding button ni berapa. And so untuk biru ni pun, macam color biru ni pun sebenarnya aku rasa boleh lah nak customize, aku tak sure macam mana, tapi ada cara dia lah. Cuma bagi aku Bootstrap ni agak strict lah, ataupun dia agak macam tak customizable compared to Tailwind kan. Tailwind sebenarnya kalau kita nak buat button kan, macam ni kan, button get started ni, mana button get started ni, aku rasa ni A ni, part get started ni, and dia nampak panjang, macam panjangnya kan, nak buat satu button pun penuh macam ni. Tapi actually ni macam lagi bagus in a way lah bagi aku, sebab kalau yang ni kalau kita nak tukar colour dia sangat-sangatlah susah actually. Bila aku guna Bootstrap, aku nak tukar colour ni jadi warna lain kan, katalah primary aku nak colour jadi kuning ke apa kan, contoh kan, sangat susah lah. Dia macam agak complicated, kita kena override Bootstrap punya CSS dan sebagainya. Tapi kalau guna Tailwind, nampak dia guna colour ni, mana colour tu, dia ada buat colour kat sini patutnya, text white, lepas tu nampak ni background indigo 600. And kalau kita nak tukar colour tu kan, contoh aku copy ni, kita masukkan dalam projek kita, alang-alang ni nak tunjuk kat sini contohnya. Okay, aku save dan kita tengok kat sini, nampak? Okay, ni button yang kita dapat tadi. Kalau kita nak tukar colour kan, contoh
dia tak perlu pening-pening. Kita just pergi dekat ni, katalah kita nak tukar jadi emerald, kita tukar jadi emerald juga. Okay, dan settle. Macam tu saja nak tukar colour. Kalau bootstrap nak tukar colour ni, of course kalau kita nak guna hijau, kita boleh guna success ni. Tapi compare to Tailwind kan, so Tailwind dia ada macam banyak default colours lah, macam colours, default colour palettes. So ni colour yang kita boleh guna. So dia, kau faham tak? Kau nampak tak beza dia? Korang nampak lah. Tapi kalau tak nampak pun, kita akan go through juga. Tapi itulah, aku nak cakap yang Tailwind ni dia lebih flexible compared to macam Bootstrap ataupun tak tahu macam-macam jenis component library, CSS library yang ada dekat luar sana. Tapi Tailwind CSS ni bagi aku antara yang paling best lah, dan antara yang paling popular juga sekarang ni sebabkan flexibility dia. Okay, so panjang aku bebel, aku harap korang tak bosan lah. So lepas aku dah bebel tu, jom kita start buat the project. Alright, so jom. Aku tak sure aku nak kena ubah balik segala HTML ni ataupun kita boleh override je. Maybe kita try override je dulu. So macam container ni kan, instead of tulis container, aku akan buat dia jadi display flags. So display, aku tak sure pula dah. Aku tak ingat macam mana nak buat display flags. So kita kena search kat sini. Lepas tu layout, mana display. So flags, so tulis flag je lah sebenarnya, flags. Okay, save. So settle. Lepas tu nak buat dia jadi column, aku tulis column je kot. Salah, flags column. Salah juga. Actually aku rasa ada satu extension yang aku recommend korang install, dan aku pernah install sebenarnya, aku rasa. Cuma aku disable for some reason. Aku rasa yang ni, actually aku install, tapi for some reason dia tak berfunction, tak function. Tak apa. Actually kalau ada benda tu, kalau korang tengok kat sini kan, dia macam bagi suggestion lah. So macam kita boleh tahulah kita nak letak apa, instead of kita kena rely on documentation. Tapi still tak ada masalah pun nak rely dekat documentation ni, cuma lebih leceh sikit lah. Tapi tak apa. Okay, so sekarang aku nak Google flex direction. So flex row reverse, flex call, cheese. Aku buat column ni jadi flex call. So dia dah jadi column macam ni. Okay, so header ni dan aku nak buat MX auto. Kita try. Okay, sekejap. Width, max width try XL, dan aku try juga BG red 50 kot ataupun 500. Nak tengok. Okay, so ni kita punya container for the whole thing. Kalau aku buang ni, aku rasa dia take up lah, nampak the whole thing. So max width adalah banyak ni, dan bila kita buat MX auto, dia akan centerkan kita punya ni. Yep, alright, so looking good. Kita boleh buang ni, agak sakit mata. Alright, so untuk header ni, ni header kita. Kena bayangkan balik lah, harap korang terlupa. Header ni kita kena nak buat apa nak kena buat size ni, lepas tu nak kena ada padding bagai. So ni, so aku buat BG straight red 50 untuk kita punya guide, so senang nampak sikit. Okay, so text align, aku rasa nak buat flex juga. Flex column. So still sama, tapi nak buat justify, alamak tak ingat lah. Aku nak cari justify content, justify center lah sebenarnya. So justify center, sepatutnya dia akan center lah. Oh tak, ataupun lagi satu, align items center. So dia jadi item center. Ni benda yang biasa selalu akan digunakan. Nampak? Alright, nice.
So padding aku try, kita punya padding ya berapa ni padding 40 So Tailwind dia ada macam template lah, dia macam ada padding, macam ada size-size yang dah disediakan. So contoh kat sini macam kosong. Sekejap, ni kat mana aku rasa dia ada macam dia ada tunjuk spacing ni kot, spacing. So macam satu adalah 8 pixel, 2 adalah 12 pixel, 3 16 pixel. So kalau kita nak buat 15 pixel macam tak boleh lah. Tapi benda ni sebenarnya bagus, kita dah limitkan kita punya option. Instead of fikir adakah 8, 9 macam sikit-sikit berapa pixel, 1 pixel tu je kan. Instead of fikir benda tu, diorang dah sediakan macam satu sistem design system yang macam kita boleh guna je apa yang dah disediakan. Macam diorang dah macam package kan. Okay, macam ni aku cuba explain sikit. So Tailwind ni korang boleh bayangkan macam korang nak buat pasang perabot, dan Tailwind ni adalah IKEA. Diorang dah sediakan bahan macam kayu, sediakan skru, sediakan apa lagi maybe manual dia. Manual ni macam documentation ni lah. So korang buat je ikut diorang punya macam predefined manual. Contohnya macam tu lah. Okay, so itu adalah kalau kita guna IKEA untuk buat almari, ataupun dalam konteks kita adalah guna Tailwind untuk buat website. So bayangkan buat website menggunakan Tailwind macam pasang perabot gunakan IKEA. Okay, so kalau kita nak comparekan dengan buat pure CSS, ibaratkan kita nak buat perabot dan kita kena sediakan semua benda sendiri. Kita kena cari kayu, kita kena pergi beli skru sendiri. Kayu tu bukan kayu, maybe boleh lah pergi beli kayu dekat kedai macam kedai hardware kan, kayu. So kita maybe kena gergaji sendiri ikut ukuran, and then kita maybe nak kena cat kayu tu kan, nak bagi dia warna putih ke apa. And then skru tu maybe kita kena fikirlah macam mana kita nak sambungkan dua kayu tu sebagainya. So benda tu, analogi tu ibaratnya nak cari kayu semua sendiri tu, itu ibarat kita buat CSS sendiri. Kita kena define semua benda sendiri. Button tu kita kena reset sendiri, kita kena tambah padding berapa sendiri semua tu. So aku harap korang faham lah benda tu. Okay, beza pasang perabot guna IKEA dengan buat sendiri, dan sama dia seperti nak buat website gunakan Tailwind compare to buat CSS sendiri. Okay, so dah panjang aku bebel lagi. Tak apa, aku nak buat sekarang. Aku nak teruskan buat website kita. Alright, so kita dah settle, kita dah dapat dia punya structure ni. At least dia dah center. So sekarang aku nak bagi padding. Okay, so padding tadi, sebab tu aku bebel padding tadi, so kita boleh buat macam ni lah. Macam P kosong maksudnya semua tempat lah. Macam PX dia jadi left and right, PY top and bottom, PT top, PR right, bla bla bla, semua tu lah. Korang boleh refer kat sini lah. Okay, so apa yang aku nak buat adalah aku nak buat P, dan dia punya size adalah maybe 5. So P dash 5 macam tu. So dapat macam tu. Okay, so ini 5 adalah 32. So ni 32 pixel, 32 pixel, 32 pixel, 32 pixel. So tak exactly macam sama apa yang kita buat, iaitu 40 pixel, tapi close enough lah bagi aku. Dan kita tak perlu fikir pasal berapa pixel, kita just fikir nombor berapa, dan dia akan standard lah, akan sama. Okay, so settle yang tu kena buat P6 lebih kurang tu. Okay, so tak ada masalah. So sekarang nak buat ni lagi besar sikit. So font size bawah ni. So dia ada text base, kita boleh guna text XL. So macam samalah juga dengan font size pun, dia dah ada siap define awal-awal. Font size untuk XL adalah 1.25 rem. Itu samaan dengan 20 pixel, lebih kurang macam tu. Okay, so untuk samakan dengan kita punya ni, kita tengok 32 pixel. Kita 32 pixel ada tak? 3XL lah lebih kurang 30. Kita guna 3XL. So macam ni, kita buat 3XL. Nampak kan dah besar? Ataupun 2XL, maybe terlampau besar.
Okay. Lepas tu nak dia punya weight, maybe buat bold, font bold. So font bold. Nampak jadi. Okay, so untuk ni pula maybe ni bukan bold, maybe ni semi bold. Aku rasa ada semi bold ataupun medium. Maybe medium. Berapa kita buat asal 500. So medium. Medium. Tak ada je medium. So macam ni. Okay. Maybe 3XL balik. Aku pun pening. Okay. Aku rasa okay kot. Okay lah, lebih kurang. So yang ni kita nak kecilkan sikit. So kita guna text SM. Maybe kecil sangat. Base, aku rasa base lah yang standard kan. Kita tengok balik. Base standard. Kalau kita buat dulu, kita punya berapa? 18 LG lah. Oh, okay. Kita ikut je apa yang kita dah buat. LG apa rasa macam besar sangat, tapi betul je kot. Maybe sebab tak italic. So italic situ je. Italic. Sebab tak senang ni kita nak buat gunakan tailwind ni. Dan maybe tambah margin sikit. So empty maybe 2. Okay kot 2. So dah tak perlu ni kot. Aku rasa dah okay. Of course dia punya text font tu masih warna hitam. Maybe kita boleh tukar. Kita boleh buat yang ni background grey 50 tapi indigo. Oh, okay. So bukan kat sini. Kita kena buat dekat body. So body ni kita letak kelas indigo. Kan macam tu. Tapi maybe bukan indigo 50, maybe 500 6. Sebab kita nak tukar dia punya colour jadi macam colour ni ialah indigo 50. So colour ke text? Aku lupa. Ada kat sini text colour. So text something macam ni lah. So text colour berapa? So text colour bukan colour indigo ataupun grey lah, grey 50. So buat jadilah, settle. Alright. Agak sakit mata sekarang, tapi tak apa. Untuk sekarang ni kita boleh lah kot. Okay. So lepas ni kita nak buat apa pula? Kita nak buat form tu. Form tu tak silap aku ni 900, indigo 900, something like that. So yang ni BG indigo ke-6 buat 9. So betul, sama. And then padding berapa tu? Padding 40 juga. So padding 40 lebih kurang ni lah, padding 6 kot, something like that. So tak cukup. Kena tengok size balik. Size mana dia spacing 6. Dia banyak lagi. SM ni boleh juga guna. Ni betul. Boleh buat 40. So 10. So P10. Kenapa nampak betul. Okay. So settle yang tu. So untuk ni pula kita kena tukar dia. Instead of macam ni, kita kena buat flex column lagi sekali. Flex column ke bawah lah. Kalau flex row dia ke tepi. So flex column. So dia jadi macam ni. Dan benda ni kita kena apply dekat semua lah. Aku try apply dekat sikit-sikit dulu. Yang ni masalah. Ni tak ada masalah sangat. So aku try apply kat sini dulu. Describe your role ni.
Okay, so yang ni pun jadi cantik. Ni tak ada masalah, favorite. Tapi maybe tak ada masalah pun kalau kita nak apply. Sebab kita dah buat dia punya div elok-elok kan, macam ni. So dia akan susun lah, yang ni, yang ni, dia macam ke bawah susun. Susun ni bersama, aku rasa boleh lah copy ni. Alright. Tu nampak dah makin dekat. Tapi of course masih jauh macam biasa. So untuk ni kita buat apa padding dia. Aku buat padding 10 rasanya. Input ni padding 10. So padding 10 adalah 10 ada ke? 10 2.5. Ada 0.5. Okay. So aku tak ingat dah. Dekat input ni kita buat P 2.5. Macam besar sangat. Kan macam ke sebab tulisan dia maybe ni 16. Pasal colour kena buat warna lain lagi. So berapa? Colour text grey 900. Betul. Dan benda ni kita kena apply dekat semua lah. So aku try input. Okay, ni nak select input macam ni. Okay, so tukar kelas ni jadi ni. Kan dah lebih kurang tu semua. Maybe kena tambah MT2. Okay, maybe padding dia agak banyak, so maybe aku kena ubah sikit. MT2. So ni kita delete. Dan ni pun kena ada padding. So label. So kita select semua ni supaya semua yang kita nak select tu selected. So kita tekan Command D ataupun Control D kalau dekat Windows. Label jadi apa tadi? MT4 sebab kita nak lagi jauh. Maybe yang MT2 ni jadi 1. Tapi yang ni 2 lah. Kikut kan macam besar sangat. Maybe sebab tak ada rounded ni, kita try buat rounded. Aku rasa buat rounded macam tu je. Macam besar sangat. Maybe tulisan dia terlampau besar, tapi tak apa. So rounded ni kita buat MT1 ni semua kita tambah rounded. Dan rounded ni kita buang. Okay. Okay, tulisan dia. Okay, kita select semua yang rounded ni. Maybe agak leceh kan, tapi tak apa. Text SM small. Maybe lebih kurang sikit. Yang ni small ni ke XS. Maybe terlampau small, aku tak sure. Ke sama je, maybe terlampau small. So kita buat SM lagi sekali. Okay. So macam mostly dah siap, cuma selection je belum. Tak payah untuk kita go through lagi sekali. So ni macam dah sama. Okay, cuma label ni, yang ni macam semi bold sikit ataupun medium. So yang ni MT4 ni aku select semua. Apa? Medium Medium macam ni font medium. Okay sikit. Nyakitkan mata betul lah background. Background ni 100 kita buat 50 je lah. 50 ataupun 100 lah kalau nak pekat sikit pun. Itulah apa, tak nampak pula kan. 500 okey sikit kot. Okay, so nampak dah hampir siap. Ni pun macam dah settle checkbox. Ni pun macam dah settle, sama. Cuma ni je select je, alright. So kita pergi ke select.
Selection kan kita buat sama dengan input kan. So kita kena apply benda sama lah. So ni semua kita sama. Apply. Selection ada 2. Aku rasa settle. Nampak? Kan kan dah settle. Settle lah mostly. Maybe tak exactly the same macam biasalah. Aku buat ni lah. So maybe tak exactly the same kan, tapi close enough. Nampak? Dan last kali kita punya button lah dengan ni. So untuk ni pertama text area tu. Text area ni kita kena buat dia jadi minimum width kan, minimum height, sorry. So kita ada beberapa benda. Kena ada margin top 2 atau 1. Lepas tu kita buat min h height, sm aku tak sure sebenarnya. Aku tak sure dia punya unit min height ni, minimum height. Kosong screen. Ini mencabar sikit. Okay. Ni aku tak suka pasal Tailwind. Sebab nampak dia punya, kalau macam ni kan, dia ada max height 10 bla bla bla, tapi minimum dia jadi macam ni. Dia tak ada nombor. Sama macam width. Sebab aku tak sure kenapa. Boleh lah. Boleh kot. Selama ni boleh je. Aku je lah yang mengarut. I learned something new today. So berapa kita buat dulu? Kalau tak salah aku lah kan, yang min width tu macam boleh gaya dia cakap 120. So 120 pixel kita kena buat dia berapa, dalam 32. Kita buat 32. Macam tak jadi je. Buat tak jadi. Itu aku tak suka. Maybe buat height je. Height 32. Baru jadi. Tapi ni maksudnya kita nampak. Ini aku tak suka. So min, kenapa dia buat macam tu Tadi aku tengok max height patut lah. Ini aku tak faham kenapa macam ni. One of min height value that doesn't make sense to include in your team. Okay. So boleh macam ni. Okay, interesting. So kita boleh buat min height, instead of 50% kita buat 120 pixel. Aku rasa jadi. Nampak? Nice. Tapi pelik sikit lah, tapi tak apa. Padding berapa? Aku rasa kena buat benda sama ni. Padding 2.5. Okay, apa lagi yang kita include? Margin top, resize vertical ada buat ke? Dia memang, aku rasa by default dia memang resize vertical. Minimum height, padding, serta border. Border ada border ke? Aku lupa nak buang border. Ke dah by default? Aku rasa by default juga. Nampak? Itu kelebihan Tailwind lah. Benda-benda yang default macam tu dia dah settle kan. Border radius, so rounded juga aku nak buat. Rounded. Dan maybe text small ni pun kena include. Ni pun maybe aku rasa. Nampak? So basically sama, kecuali benda ni. So yang ni kita letak ujung sekali supaya lebih senang nak nampak. Okay. Settle. So yang tu dah settle. Last sekali tinggal button ni je. Right, button ni pula kita nak buat width full. Okay, sebelum tu kita bagi background emerald 600, something like that. 500. Okay, lepas tu empty 4 maybe.
Jauhkan sikit. Lepas tu padding maybe 4. 2. Maybe padding 2. Itu je lah kot. Tapi ada hover state ni. Sabar jap. Maybe text small. Okay, maybe ni 3 ataupun 2.5 sebab ada 2.5 kan. Okay. Lepas tu maybe font medium. Dan lagi sekali kita kena buat apa nama ni? Margin. So margin ni ni dekat mana dekat form ni. So form ni MB margin bottom maybe 5 sikit sangat. 10 pun sikit. 20 ada ke? 20. Okay, nampak? So dah settle overall lah. Ada benda-benda yang kita boleh adjust lagi macam button ni. Tapi overall dah settle. Dia tinggal background lah. Background aku agak tak sure macam mana. Boleh kena buat sama. Aku rasa of course boleh. Tapi aku tak tahu aku nak spend masa untuk buat benda tu ke tak. Tapi tak apa. Kita try buat yang hover ni dulu untuk tunjukkan korang macam mana nak buat hover state dekat Tailwind. So macam style ni kita ada buat macam ni kan, hover dengan active ni kan. So kita boleh buat benda sama dekat Tailwind. Aku rasa senang je nak tunjuk sebenarnya. Dia just nak tukar background ni. So kita ambil ni, kita buat hover macam tu. So contoh dia jadi orange kan. Nampak? Settle. Ni jadi 400 ni tu kot. 3 4. Okay, lepas tu active. Aku rasa ada active. Background orange. Maybe 600 sebab dia lagi pekat. Nampak? Senang. Oh tak, dia terbalik. So ni macam 500, ni 400. So macam ni. Nampak? Kita dah dapat basically benda Astaghfirullahaladzim. Okay ni. So nampak? Kita dah dapat benda, basically benda sama. Basically lah. Of course ada benda-benda sikit-sikit yang kita tak sebiji. Tapi mostly benda sama. Okay. Dan kita dah tukar kita punya projek ni daripada guna kelas CSS kita sendiri kepada Tailwind CSS. Okay. Apa lagi aku nak buat aku rasa maybe nak try background image ni. Aku tak sure boleh ke tak ataupun worth the time ke tak. Tapi kita tengok background image. Okay. Gradient stop. Kita buat apa? Kita buat benda sama kan? Background tu ni linear gradient sini lepas tu macam-macam. Dia boleh buat macam ni. So kita ni, yang ni ini adalah macam indigo something yang gelap. Lepas ni indigo yang cerah sikit. So kita boleh buat benda sama. So aku try sini kot, copy yang ni. Tapi banyak benda kita kena ubah. Ni dekat sini. So dia from, kalau kita save yang ni, aku rasa ni pun cantik sebenarnya. Nampak kan dia punya gradient. Tapi kita nak buat indigo 500 to indigo like 900 macam tu kot. Maybe bukan to right, maybe to bottom right. Maybe bottom right. So BR background macam tu. Kalau kita buat macam ni kan lagi nampak lah. Tapi tu teruk sangat. Maybe macam ni. Maybe 4 ke 7. Maybe 4 cerah sangat. Maybe 5 ke 8. Lebih kurang macam tu. Aku rasa okey. Ada nampak gradient dia.
Tapi image ni tak sure boleh ke tak. Oh boleh. Boleh tapi macam ada banyak configuration yang kita kena buat. So okay, kita boleh buat macam ni. Okay, kita try. Kita try. URL image ni kita try ambil yang ni. Ataupun ada satu lagi cara, kalau tak boleh kita boleh download image tu, tapi tak apa, kita try ni dulu. Jadi tak? Okay, jadi. Tapi tak berapa nak jadi benda ni. Aku lagi suka yang ni sebenarnya. Opacity 9.5. Opacity macam mana opacity. Okay, tak ada point, dia terus 50% lebih kurang macam tu. Tapi bukan ni apa yang aku nak. Aku cuba try buat something. Ini the whole thing kan? Betul. So aku try instead of that, ambil semua ni, instead of letak kat sini, body kita letak kat sini. Okay, instead of that kita Okay, macam ni. Aku letak kat sini dulu kelas dia, aku letak komen. So letak kat situ. So aku nak ubah sikit. Yang ni, dua ni aku tak nak letak kat sini. So bila kita ambil ni, dia akan jadi panjang je lah. Tapi instead kita akan letak dekat setiap div ni. So yang ni untuk header kan. So header kita buat dia macam ni. So sepatutnya dia sama je. Yang ni pula kita buat benda sama, dan dia akan penyek balik lah. Alright, so tu dah nice. Kita copy balik ini, kita letak kat sini. Alright, okay. So kita buat opacity 50. Harapnya jadi. Tak jadi. Tak jadi. Typo. Astaghfirullahaladzim. Okay, not bad. Aku suka how it went. Tapi of course kat sini kita buat opacity balik. Kita naikkan balik opacity 100. So opacity 100. Aku agak excited sebab nampak macam jadi. Allah, sabar. Opacity, Allah. Ataupun instead buat that, kita kena buat ni jadi aku rasa kena yang ni kan, dia kena delete. Bukan delete, aku cut tau tadi. So aku tak nak buat dia wrap around this dua benda tu. So jadi macam ni. So instead aku buat macam ni. So dia dekat sini lah div tu, tapi tak ada apa-apa. Kita buat absolute tengok macam mana. And then width full, height pun full. Kita boleh buat macam ni. Nampak tak? Dan ni maybe bukan kat atas sekali, maybe dia dekat bawah sekali. Ataupun actually tak perlu. Kita boleh buat guna nak macam okay, apa aku nak buat tadi, sebab kan macam ni kan, dia macam dekat atas, on top of apa nama ni, form ni kan. So apa aku nak buat ialah aku nak buat ni, aku letak dekat bawah sekali, macam bawah form ni. Aku sini pun jadi je. Macam layer kan. Okay, tak jadi, tapi tak apa. So sebabkan benda tu tak jadi, apa yang aku nak buat ialah aku nak letak dia punya Z index. So Z ataupun Z index. Z index ni macam nak nampak macam ni. Nampak senang sikit ya apa yang aku explain. So macam 5 ni kan, Z index dia 40 dan Z index 40 bersama kan Z index 40. Okay. Z index 40. So lagi besar nombor tu, lagi dia dekat atas. Macam tu lah lebih kurang. Macam ni Z0, dia dekat bawah sekali. So apa aku nak buat, boleh buat negatif. Aku nak buat bla yang ni, negatif Z.
lebih kurang macam tu. Nampak tu. Okay. Okay. Interesting. Jadi tapi ada masalah sikit kat sini, tapi tak apa. Kita boleh try settle masalah tu. Ni masalah H ni tadi. Okay. Instead of guna H, kita guna minimum height. Minimum height. So instead of this, kita guna ni. Maka terjadilah. Tak. Kurang ajar betul. Macam mana nak buat ni? Screen H full 100%. H screen macam ni. H max. Try H max. Okay, agak annoying. Apa dia macam ni? Sebab dia 100%. Tak nak min. Macam mana nak buat dia? Min content, H fit content. Citra H fit. Ambil macam ni. Fit. Bismillah. Aduh, tak jadi. H fit biasa pun tak jadi. Ni agak pelik. Aku tak tahu kenapa. Tapi kalau min H full, dia kurang ajar tu. So biasa kita try inspect element. Border, margin, display block. Sebab ni semua tailwind punya benda. Banyak tailwind settle kan. Masalah sekarang, kenapa dia macam ni? Kalau kita buat ni kat sini tadi, tak jadi. Annoying. Macam mana nak tak overlay? So kita google tailwind background. Maybe kita buat background overlay. Blend mode. Blend overlay. Sekejap, interesting. Okay. Maybe bukan background overlay, maybe darken. Jadi okay, dan ini kita boleh buang dulu. Okay, interesting. Normal. Rasa normal gambar asal lah kot. Jap. Betul ke apa aku buat ni? Text grid. Ni betul lah background indigo ni kan. So lighten. Ya, agak annoying link URL panjang-panjang tu. Okay, jap. Kita letak dekat sini. Color. Aku rasa darken okey sikit. Okay lah. Hue. Hard light. Color burn, color dodge, overlay, screen. Aku main try je ni semua ni. Tengok mana yang okey. Aku rasa macam tak ada sebab. So kita try gelap kan. Itu lagi cerah kan? Lagi. Darken jap. Okay, try 900. Okay, maybe terlampau banyak 7.
maybe 4. Aku macam nak, aku rasa macam okey. Aku tak puas hati, tapi aku rasa try overlay lagi sekali. Maybe okay, aku tak sure lah. So kalau 800, aku rasa ni okey. 900. Aku rasa ni okey sangat. Okay, I'm going to go with that. So ini kita delete. Sebenarnya sangat annoying nak buat. Bukan annoying lah, sangat susah. Taklah susah sangat pun. Susah lah nak buat background macam ni. Even dengan CSS biasa pun macam susah kan. Tapi tak apa, aku rasa aku puas hati yang ni. So next adalah untuk kita buat responsive ni. Dia tak responsive. So kalau kita inspect kan, dah responsive. Aku rasa macam okey dah sebenarnya. Tapi maybe yang bawah tu, nampak tu? Ni aku tunjuk satulah cara nak buat dia responsive dengan buang dia punya ni. Sebab itu je lah yang macam aku rasa tak puas hati sangat. Yang lain macam dah okey. Okay lah, fine. Ni macam tak okey. Okay, ni actually kena buat text align. So dia dekat sini, text align center, something like that. So text align text center. Okay, so text center. Okay, settle lah sikit. Maybe aku boleh kecilkan sikit. Dah aku buat no repeat tadi. No repeat. Sebab aku nampak ada repeat tadi. So BG no repeat. BG no repeat. So bila mana dia repeat tadi? Ni dah betul. Interesting. Okey sangat dah ni. Rasa macam malas nak buat. Maybe aku tukar dia punya tulisan. Macam, nampak ni pun dah hilang for some reason. Ni pun dah hilang. Sama, ni pun hilang. Hilang. Okay. So yang tu macam tak perlu dah risau sangat. Yang perlu dirisaukan adalah dia punya tulisan. So dia dekat sini. So maybe okay, dia nak tahu dia punya breakpoint. Breakpoint kot. Responsive design. Dia ada macam dia ada define breakpoint dia orang tersendiri. So macam ni kita define ni kan 900, 550, 500, 410, benda-benda ni kan. Dia orang dah ada buat sendiri. Tapi aku tak ingat. Customizing breakpoint. Tak nak customize, nak. Ni. Alright, nampak? So nampak dia punya breakpoint adalah macam ni. So min width 640. Tapi kalau korang perasan, dia orang punya breakpoint dia guna min width. Macam kita guna max width kan. So kita maybe kena ubah sikit cara kita berfikir untuk implement apa nama ni, responsive design. So cara dia so dia macam ni. Dia konsep dia, okay, so konsep Tailwind gunakan untuk buat breakpoint ni, dia ada konsep nama dia sebagai mobile first. Nampak ni, mobile first. So by default Tailwind use mobile first breakpoint system, similar what we, okay, bootstrap blah 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 blah. So apakah maksud mobile first ni? Mobile first ni dia orang bermaksud dia satu macam approach orang guna untuk design sebuah website. Dia start dengan buat mobile dulu. So dia start dengan ni. So dia buka macam dia buka HTML tu, dia terus buat mobile first. So dia buat mobile first, dia pun optimize untuk ni lah. So dia buat macam
Okay, yang ni kan. Contoh yang ni kita buat. Ni kita buat 3XL lah. Maybe terlampau besar. Maybe kita buat XL sahaja. Okay. Maybe 2XL. Okay, maybe 2XL. Lepas tu yang ni instead of LG kita buat, ada MD ke? Maybe buat base. Something like that kan. Sekejap. Ish, penat. Text. Font size. Font size. So ada base, ada SM. So LG, kita try SM maybe. Okay, good. Okay. So itu, so bayangkan kita buat kita punya whole website tadi, ataupun kita, kalau korang tengok video first tadi, kita start kita buat view macam ni terus, mobile first. So kita buat lah. So untuk screen yang besar, so bila dah besar macam ni, kita nak besarkan dia punya code kan. Okay, kita cakap MD, maksudnya screen MD ke atas. So macam ni, SM ni, MD banyak ni. So kalau telah kita buat MD, kita nak buat, kalau okay macam ni, dia punya cara berfikir macam, okay, untuk screen medium dan ke atas, kita akan buat text dia sama dengan LG. So untuk ni MD, medium ke atas, text dia kita akan buat 3XL tadi. Okay, so nampak macam tu lah dia punya cara berfikir. Tailwind ni dia guna konsep ataupun dia guna approach mobile first. Mobile first approach, breakpoint system macam tu. So itu salah satu cara yang yang recommended lah sebenarnya untuk kita buat mobile first. Sebab orang kata lagi senang lah, mobile punya design biasanya lagi senang nak design berbanding desktop. Lagi kalau website yang macam ada row macam-macam, sebelah sini ada sidebar lah, lepas tu sebelah tengah ni ada main content, lepas tu sebelah ni ada benda-benda lain pula. So untuk website agak complicated. So kita start dengan mobile. So maybe mobile kita tak adalah tepi-tepi ni kan. Dan biasanya mobile dia akan, semua benda yang tepi-tepi ni dia akan macam jadi, semua akan jadi row lah. So benda yang kat tepi tu tadi maybe dia jadi kat atas ni. Lepas tu benda yang tengah tadi dia jadi kat bawah sikit, kat tengah. Benda yang belah sini dia jadi masuk bawah. So kita start dari situ. So bila kita besar, kita tukar MD. Kan maybe MD yang mobile tadi, maybe kita buat ni jadi flex. Lepas tu flex direction jadi column kan ke bawah. Bila kita besar kan, maybe screen MD ke atas, iaitu medium screen ke atas, kita buat flex macam ni. Pening aku. Still flex, tapi instead of flex column, dia jadi flex row. Okay, so row ke tepi macam ni. So itulah cara nak guna, itulah cara berfikir mobile first approach lah. Okay, aku rasa itu saja kot. Cukup lah ni aku rasa. Aku dah tunjuk beberapa benda, breakpoint. Aku tunjuk juga hover, active. So basically aku dah cover video first tu dengan video kedua, tapi menggunakan Tailwind lah lebih kurang. Cuma yang ni video ni lebih laju lah sebab kita dah settle HTML punya part. So kita just tinggal nak tukar dia punya CSS. Tapi itulah, korang nampak lah perbezaan gunakan Tailwind dan juga gunakan CSS biasa. Dan maybe korang boleh ingat balik apa yang aku cakap pasal IKEA tu kan. Walaupun macam kelakar sikit, tapi aku rasa maybe ada maybe boleh membantu, harapnya boleh membantu korang lah kan, untuk lebih faham benda ni. Okay, so macam biasa aku nak aku nak commit page ni, website ni kepada GitHub. Tapi sebelum aku nak buat benda tu, aku nak kekalkan branch baru. Aku nak buat branch baru untuk untuk tunjukkan korang ataupun untuk simpan kod yang lama, kod yang kita guna CSS lama tu. Okay, so sini lah apa aku tunjukkan dekat korang, apa aku masukkan dengan korang. So ni semua kita boleh commit. Tapi sebelum commit ni, aku tak nak commit direct ke terus ni. Aku macam ni, aku nak buat branch baru dulu untuk save kod yang lama. So aku tekan dekat sini. Ni untuk VS Code lah. Kalau korang guna VS Code kan, cara nak buat branch baru. So kita tekan branch ni, create new branch. Kita tulis aku buat ni
pure CSS. So korang boleh pergi ke branch ni lah kalau korang nak tengok cara pure CSS. Enter. Dan aku tekan ni, publish. So dia akan upload kepada GitHub. Okay, so kalau korang pergi ke GitHub kan. Okay, so kalau korang pergi dekat GitHub ataupun repo survey form hari tu, sekarang dia dah ada 2 branch. So branch pure CSS ni ialah branch yang guna pure CSS lah. Dan main branch ni aku akan push kod baru, iaitu kod menggunakan HTML. In fact aku akan terus remove je ataupun buang je style.css ni untuk bagi korang lebih nampak lah. Okay, so aku buang juga yang tag tu tadi. So ini dia punya perubahan. So inilah kelebihan Git ataupun GitHub. Git lah actually. Inilah function dia untuk tengok perubahan apa yang kita buat. Macam ni, kita buang ni, kita tambah ni. Macam itulah kita nampak. Macam itulah. Maybe akan buat video baru untuk sembang pasal Git dengan lebih mendalam. Tapi aku tak tahu. Maybe korang berminat, korang boleh komen kat bawah. Maybe aku boleh consider untuk buat. Aku pun tak sure ada orang nak ke tak. Dan aku pun tak tahu kalau aku nak ajar, macam mana aku nak ajar. Aku kena fikir betul-betul. Tapi kalau ada orang berminat kan, maybe boleh komen. Maybe aku boleh consider untuk buat dan prepare all the material lah. Okay, tapi itu kelas lain. Itu video lain. Sekarang video ni aku nak stage dulu ni. Okay, and then tulis refactor project with Tailwind. Okay, so aku commit dan aku synchronize ni maksudnya dia push ke ni lah. Allahu Akbar, aku salah branch, astaghfirullahalazim. Ya Allah, sakitnya hati aku. Okay, buat penat je aku buat macam tu kan. Okay, macam ni aku dah salah kan. So kita kena delete branch tu. Ya Allah, kenapa macam ni? Okay, jap, macam mana aku nak buat? Ish, annoying. Okay, aku tahu. Aku try undo. So pergi kat branch ni, kita boleh nampak balik commit yang lama. So ni, kalau tekan ni, dia kembali ke sini lah. Okay, so kita dah kembali ke stage asal tadi. Okay, so sebelum aku commit, sekejap, aku nak unstage dulu. Dan sebelum aku commit, aku tukar branch dulu. Tukar branch ke main. Okay, so buat benda balik lah. So stage, refactor, commit, dan synchronize. Synchronize. So dia push dekat main. Alright. So main ni dia akan nampak. Okay, main ni kita punya Tailwind punya project lah. Pure CSS ni sepatutnya ada Pure CSS lah. Tapi sekarang ni dah tak ada, aku dah delete, aku dah push. So cara untuk kita reset balik CSS, bukan CSS, reset balik branch yang asal tu dekat, maksud aku branch dekat GitHub tu. Kalau korang perasan dekat sini, aku nampak ni ada satu arrow ke bawah, satu arrow ke atas. Kalau kita nak push by something, dia akan tunjuk kat sini ada satu ataupun 2 ataupun 3 kan, benda yang nak di push ke atas. Sekarang ni dia ada tunjuk ke bawah, maksudnya ada satu benda yang kita tak pull. Dan satu benda tadi ialah inilah. So kita ada 3 commit kat sini. Ini macam kelas GitHub lah kejap. Tapi tak apa. So ni pure CSS kan. So kita ada satu commit yang kita tak pull. Maksudnya dekat kita punya branch dekat ni, kita still ada kod lama. Nampak ada CSS bla bla semua ni kan. So VS Code cakap ada satu benda lagi tak push ni, tak pull. Maksudnya ada orang ataupun macam ni, ada macam ni, kod local macam ni. Pure CSS punya branch ni tak cukup satu update. So kita kena pull. Macam tu lah lebih kurang apa yang VS Code cuba sampaikan. Tapi kita tak nak pull pun sebab kita tahu tu kesalahan. Kita nak delete benda ni. Tapi kita tak boleh delete tau commit. Once kita dah commit kat atas, kita tak boleh nak delete. So cara nak buat benda tu, cara nak in a way delete, dia bukan delete tapi cara nak delete benda tu, kita kena undo balik ke commit yang lama. So dekat sini. So sekarang kita dekat itulah make it responsive ni. And then kita kena push dekat atas, push dekat GitHub ni yang menunjukkan kita punya branch dekat 2 ni je.
So kita kena push, tapi kita kena push force dia. So kita buat git push force macam tu. Okay, so bila macam tu, nampak dia akan push dan patutnya dah akan hilang lah ni. Nampak? So itulah cara kita nak delete ataupun nak undo branch yang kita dah push dekat GitHub. Biar aku boleh ajar dengan lebih detail lah bila aku buat video Git ataupun GitHub. Okay, so okay lah, tu tiba-tiba ada bonus section sikit, tapi tak apa, aku ajarlah sikit apa yang aku tahu kan. Alang-alang dah jadi alang-alang dah buat kesalahan. Alright, so tiba-tiba banyak sembang pasal Git pula kat situ. Okay, so sekarang hopefully korang by the time korang tengok ni, main branch ni dah ada Tailwind punya code. Pure CSS ni ialah Pure CSS punya code. Dan kita punya page yang kita deploy tu, GitHub page yang kita deploy tu dekat sini, ni lama punya kan. Kalau kita refresh, patutnya dia dah guna Tailwind punya cara lah. So kita nampak ni Tailwind punya cara. Okay, so aku rasa itu saja untuk aku dalam video kali ni. Aku harap korang enjoy ataupun belajar something lah daripada video ni. Dan aku nak minta korang untuk like ataupun komen kalau korang ada rasa nak bagi tahu something, feedback, any comment macam biasa, boleh leave the comment. Alright, so itu saja daripada aku untuk video kali ni. Terima kasih sangat-sangat sebab tengok video ni sampai habis. Kalau korang tak sampai habis lah, and then maybe boleh subscribe kalau korang nak tahu apa yang aku buat in the future. Alright, itu saja. Thank you for watching again. Bye bye.